Okay, thank you. Ya, Terima kasih Haji Daud. Okay, pertama kali sebelum kami menerangkan lebih lanjut pasal program pemeriksaan kesihatan ini, ada baiknya saya memberi pengenalan sedikit pasal pemeriksaan kesihatan. Okay, pemeriksaan ataupun penyaringan kesihatan ataupun health screening, ianya adalah ujian ataupun pemeriksaan yang dilakukan secara berterusan untuk membolehkan sesuatu penyakit itu dikesan pada peringkat awal bagi individu yang sihat dan tidak mempunyai tanda-tanda sesuatu penyakit. Ujian ini pentingnya bagi membuat rawatan yang bersesuaian seawalnya untuk mencegah daripada berlakunya komplikasi serta dapat memberi kesudahan yang positif terhadap kualiti kehidupan dan juga status kesihatan individu berkenaan. Pemeriksaan ini tertakluk kepada beberapa kriteria tertentu, seperti jika penyakit tersebut berpotensi memberi impak yang serius kepada semua peringkat, termasuk individu, masyarakat, sosioekonomi dan juga negara. Yang kedua adalah jika penyakit itu tidak mempunyai tanda-tanda awal. Kriteria yang ketiga adalah apabila sesuatu penyakit itu telah dikesan dan dirawat, ianya kemungkinan meningkatkan tahap kesihatan individu tersebut. Dan yang terakhir sekali, jika ujian itu dilakukan bersesuaian dan juga dapat diterima. Itu tadi dimaksudkan dengan pemeriksaan atau penyaringan kesihatan. Jadi Jidat, kita bersama dengan Dayang Rosmayanti. Jadi apa program pemeriksaan kesihatan ini ataupun health screening program bagi penyakit yang kronik? Program pemeriksaan kesihatan ini adalah salah satu inisiatif dan strategik Kementerian Kesihatan untuk mengurangkan kadar penyakit kronik dan juga mengurangkan kadar kematian disebabkan oleh penyakit kronik tersebut. Di samping itu juga, ia adalah untuk meningkatkan lagi tahap kesihatan masyarakat di negara ini. Di antara penyakit-penyakit kronik yang dimaksudkan adalah seperti kencing manis, tekanan darah tinggi, penyakit jantung koronari, stroke dan kanser. Penyakit kronik yang saya maksudkan tadi itu adalah merupakan 5 punca utama kematian di negara ini. Selain daripada itu, pemeriksaan kesihatan ini juga membuat penyaringan atau pemeriksaan bagi status kesihatan mata, mental dan mulut. Jadi itulah sebenarnya perlu kita ni menerima pemeriksaan. Ada orang takut ni kan ke hospital ni. Ini masalah ni dalam perkara ni rasanya kalau kita ni dah mau becek ke hospital ni, rasa dalam Islam boleh dikatakan kufur lah, indah berusaha. Jadi sebenarnya kata ni negara Brunei ni beruntung mengadakan pemeriksaan dan sekalian perubatan semua percuma. Jadi kenapa dilepaskan peluang ini? Dan kerajaan telah berusaha memperuntukkan yang begitu banyak semata-mata untuk menjaga kesihatan kita ni. Jadi mungkin apakah tujuan program pemeriksaan ini? Okey, tujuan program pemeriksaan kesihatan ini oleh kerana penyakit ini biasanya tidak mempunyai tanda-tanda awal. Tujuan program ini adalah untuk mengesan dan mencegah penyakit kronik di kalangan individu yang merasakan dirinya sihat, terutamanya yang mempunyai faktor-faktor risiko yang tertentu, seperti faktor umur, faktor keturunan ataupun waris yang mempunyai penyakit kronik, seperti sekiranya ada warisnya ataupun keluarga ada penyakit kencing manis ke darah tinggi, orang yang mempunyai berat badan berlebihan ataupun obes pun juga ada faktor risiko. Dan juga bagi individu yang mengamalkan cara hidup yang kurang sihat, seperti permakanan yang tidak sihat, kurang melakukan aktiviti fizikal ataupun merokok. Bila bercakap dengan umuran ni, faktor umuran ni, maksudnya di faktor umur tu mungkin ada sukat-sukatnya? Artinya makin meningkat umur seseorang itu makin tinggilah risiko. Barangkali dari 40 tahun. 40 tahun ke atas. Saya baru 39 tahun. Alhamdulillah. Setahun lagi tahun depan start temu pemeriksaan. Boleh start sudah. Jadi kita beralih sama dengan Rosmayanti. Kita ingin mengetahui apakah objektif program pemeriksaan kesihatan ini sebetulnya. Okey, adapun objektif program pemeriksaan kesihatan ini adalah untuk satu, meningkatkan kesedaran orang awam mengenai apa jua petunjuk ataupun indikator yang boleh mengakibatkan penyakit kronik. Yang keduanya, memberi pendidikan serta meningkatkan lagi kepahaman mengenai keputusan pemeriksaan kesihatan bagi individu yang mengikuti program tersebut.
Yang ketiganya, meningkatkan pengetahuan mengenai amalan cara hidup sihat yang boleh memberi impak positif kepada kesihatan individu. Dan yang last sekali ialah untuk membuat rujukan yang bersesuaian kepada lain-lain perkhidmatan yang sedia ada untuk mencapai tahap kesihatan yang dikehendaki. Itu dia mengenai dengan objektif program. Jadi dalam pada tu mungkin ada orang-orang yang tertentu yang boleh mengikuti program ini. Siapa sebenarnya? Okey, sebenarnya program ini dibukakan kepada semua warga negara dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam. Dan juga yang seperti yang Cik Dok katakan tadi, yang berumur 40 tahun ke atas. Lina 40 tahun. Saya baru 39 ya, Lina. 5 tahun lagi 40. Okay. 5 tahun lagi. Okey, yang lagi yang bagi individu yang tidak mempunyai perjanjian penyakit kronik dengan doktor di pusat-pusat kesihatan ataupun klinik-klinik pakar, dan juga tetapi program ini dikecualikan bagi individu yang sudah mempunyai perjanjian dengan doktor. Mereka ini dikecualikan, dan juga wanita yang mengandung juga dikecualikan daripada mengikuti program ini. Saya tidak ada perjanjian dengan Dr. Lina, tapi saya ada perjanjian dengan Bomoh saja ni. Jadi tadi begitunya dalam 40 tahun ke atas ni Jidata, mungkin tapi ada itu sebenarnya bukan minta maaf Lina, bukan juga indah semestinya 40 orang kan. Suka. Mungkin sebelum 40 tu pun bolehlah bersedia boleh. sedia. Dia bilang semestinya belum 40 tahun dia tahu boleh periksa. Penyakit ni kadang-kadang walau tahu umur tua. Masih Artinya remaja di mana-mana muda-muda. klinik ni boleh. Semua pusat kesihatan seluruh negara. Okey. Tu di mana-mana. Mungkin ada orang anda tahu prosedurnya macam mana, aku ni kan baciknya. Kadang-kadang selalunya mindset orang kata ni kalau sakit baru jumpa doktor. Baru jumpa doktor. Sebabnya ada kan diberitahu kalau akan bacikan ni apa kan aku beritahu doktor. Ya sihat baginya ya, macam mana? Ya, dia semestinya orang tu nada simptom yang sehat, dia semestinya dia perlu berjumpa dengan doktor. Ya, untuk program ini kami sarankan untuk yang sehat atau okay. Jadi Artinya, dapat dikesan dengan awal. Jumpa doktor berarti saya ni kan check up saja datang. Sihat lama apa ni dia beritahu alhamdulillah. Kami ikuti program kesihatan program kesihatan. Sihat boleh tapi bekas aku makan sup gearbok ni tadi. Jadi Katrina ya, siapa yang dikecualikan ni dari mengikuti program ni? Yang dikecualikan seperti yang saya katakan tadi, yang adalah yang sudah mempunyai perjanjian dengan doktor, seperti macam yang sudah ada makan ubat darah tinggi apa tu, itu dikecualikan lah pasal orang sudah follow up dengan doktor, jadi takut campur aduk lah. Ini untuk yang belum ada yang belum ada perjanjian. Jadi jumpa bomoh tu sudah jangan lagi. Tapi dah dalam mimpi saya tulis. Dan barangkali ada cara-cara untuk mengikuti program ini seperti yang saya katakan tadi. Kadang-kadang ada orangnya, "Bapa je kau jumpa doktor apa kan kau beritahu doktornya hanya." Sama macam bawa kereta ke WhatsAppnya, kereta kau ni rusak, buka WhatsApp apa kau beritahu ni nyata. Masalah mungkin ada sesuatu yang dapat diluahkan. Diluahkan. Selalunya kalau diorang kan datang atau untuk membuat pemeriksaan, diorang boleh datang ke program pemeriksaan kesihatan ini, datang hadir ke kaunter pendaftaran di pusat kesihatan yang berdekatan, tapi mesti mengikut kawasan tadahan tempat tinggal masing-masing. Semasa waktu pejabat lah, office hours. Macam mana, ada diberikan dikenakan bayaran ke apa? Indah. Ya free. Seperti yang tadi di Brunei ini pemeriksaan kesihatan adalah percuma kecuali kesihatan private doktor klinik private tu membayar tu. Sama je macam kata ni, kalau masuk naik taksi masa ni free, sudah turun membayar Lina. Mestilah kalau membayar ramai orang ikut. Jadi dalam badannya ya ni kadang-kadang kata ni takut orang kata ni satu, kedua malasnya. Ketiga lagi mindsetnya batah menunggunya. Ini yang orang kata ni masalahnya. Tapi sebenarnya kalau kita memikirkan, batah pun dah mengapa. Kalau yang ramai terpaksa saja batah. Yang penting pemeriksaan kita ni tu adalah perlu sebenarnya kita ni luangkan masalah, mudah-mudahan kita ni dapat bersama. Sebab patutlah program ini diadakan. Macam individu tu misal masa diorang datang ke ke klinik tu, diorang boleh memberitahu untuk mengikut pemeriksaan ni. Program pemeriksaan ni. Dan masa diorang datang tu, diorang dibagi tarikh untuk ujian darah, dan lepas itu baru ada perjanjian supaya tidak lama menunggulah untuk berjumpa dengan jururawat pemeriksaan kesihatan. Kalau kita ni dapat melihat barangkali ada gambar yang dapat kita lihat dari komputernya, dan dikongsikan barangkali. Ini di antara cara pemeriksaan
Kata ni kan saksikan. Okey. Ini gambaran ni lah yang berdarah. Ya, kalau Macam dapat saya kenal diterangkan orang ni. yang dengar kenal Saya kenal. Kalau main bulan bintih orang selalu ni. patut ke meriksa. Ini adalah salah satu pemeriksaannya. Apa periksa apa tu? Darah. Ini bamba darah ni. Ambil darah. Ambil darah. Bamba Okey. darah. Ya selalu mendarah ni tapi rarangit. Okey, ini selain daripada pemeriksaan darah, macam ni apa saja yang pemeriksaan yang dilakukan ini? Okey, jenis-jenis pemeriksaan yang dilakukan. Individu tu akan diberi soalan-soalan yang berkaitan ada soalan yang macam sekolah ni. Okay. Macam interview lah yang berkaitan dengan status kesihatan. Okay. And then lepas itu individu tersebut akan diperiksa berat badan. Okay. And then tekanan darah. Lepas itu pemeriksaan tahap gula dalam darah dan juga kolesterol. Kalau kita dapat melihat gambar apa berat badannya. Okey. Berat badan kita ni kalau ini tinggi ya. Ikatan tinggi. Tinggi terus timbang lah tu. Terus timbang ni sekali. Terus timbang. Lepas itu orang cek ia punya BMI-nya. Belum keluar lagi. Mana dia orang harus lihat dia ni nah. Ya, ini dia cukup tinggi ni. Orang yang sama je ni. Kawan saya sebenarnya. Marah yang mendengar. Okey. Jangan marah Wan Cik Orangnya bagus ni Paibun orang. Bapaknya dulu pelawak. Okey. Ini apa ni? Tekanan darah. Tekanan darah. Tekanan darah. Okey. Ada lagi? Okey, ini sudah selepas itulah yang itu. Kira ada khidmat nasihat. Kira kalau sekiranya kolesterolnya tinggi akan diberikan adalah macam advice macam mana menurunkan tahap kolesterol. Dan barangkali satu perkara bila jemput orang ni beritahulah apa masalah, kalau tadi merasa sakit badan apakah macam segalanya, kalau apa perlu diberitahulah barangkali ni. Jangan disembunyikan. Ada juga nak jumpa doktor tu kalau disembunyikan. Tapi apa yang kita ni dapat saksikan tadi sebenarnya yang membuat pemeriksaan itu jururawat. Bukan terus-terus kata ni direct ke doktor. Atau jururawat yang khusus yang telah dilatih bagi menalikan program ini. Diorang selalunya mengikut tata cara yang telah disediakan untuk pengurusannya konsisten dan berjalan dengan lancar. Jururawat macam biskitan ni tukang rawat yang dibagi kursus sudah dilatih. Itulah, jangan ragu-ragu. Sebenarnya orang ini orang berkebolehan ni, diorang ni jalani latihan yang cukup lah dalam perkara ini. Sejauh ini pengalaman bes kita lah. Apa pengalaman bes kita hadapi barangkali kalau orang tua barangkali susah sedikit, terutama orang kurang pendengaran ataupun barangkali menggunakan bahasa isyarat macam mana bes kita mana tu? Mandalikan. Tapi alhamdulillah lah dalam di klinik saya lah di Sungai Kelugos kami ada mendapati sometimes ada yang 80 tahun ke atas belum pernah bercek. Datang ke klinik hanya pasal sakitnya saja, macam demam biasa. So masa kami tanyakan, bis kita ada pernah bercek darah? Tanya, belum pernah. Once kami cek darahnya tekanan tinggi, gula tinggi, kolesterol tinggi, dan disebabkan itu sampat kami membagi rawatan, membagi arah doktor, mengantar dipas ke doktor, rujuk ke arah doktor. Anulah ia masa ni mengamalkan cara hidup sehat lah. Alhamdulillah. Umur sudah cemat tu. Yang baiknya adalah dikesan awal lah. Ya. Selalunya mungkin darah tinggi, buah pinggang apa simptomnya lambat datang dalam perkara kadang-kadang badan kita ni terasa sehat tapi in fact sebenarnya tekanan darah tinggi. Selalunya simptomnya ni sudah terlambat baru tak ada. Terutamanya kolesterol lah. Tani dah tahu tu. Dia kolesterol ada tanda-tanda ataupun simptom. Bukan macam paning-paning. Nada. Yang kata ni perlu tahulah sebenarnya kolesterol ni adalah sesuatu yang membahayakan. Jangan anggap ringan mengenai dengan kolesterol. Tidak ada apa-apa rasanya. Makan lagi sup gearbox, rampak lagi lemak sum-sum atau lagi dimakan. Ini kalau akan melihat lemak sum-sum atau taruh dalam cuit kopi yang tadi piring damit atau taruh bawah kipas dalam 1 minit saja. Kata ni lihat macam mana baku macam tu dalam khusus tadi barangkali.
Tambah lagi kalau minum yang sajok. Ini saya pernah Cepat dihantarnya lagi, dalam satu WhatsApp 3 gelas air sejuk, air biasa, air sejuk itu biasa dan air suam untuk diminum. Ditaruhi dengan minyak makan sesudu-sesudu. Jadi kita lihat macam mana keadaan bila air sejuk itu dibancung, reaksinya. ia akan rakat arah sudu. Jadi macam lama tu. Jadi macam itulah rasanya praktikalnya kalau kita ni minum yang sejuk, makan berminyak dan sebagainya, boleh mendatangkan risiko yang cukup berat. Jadi ini dalam perkara ni barangkali apakah yang berlaku kepada individu tersebut selepas pemeriksaan kesihatan ini? Okey, jika keputusan itu didapati normal, individu tersebut akan diberikan nasihat mengenai amalan cara-cara hidup yang sihat, dan kemudian mereka akan diberikan perjanjian yang seterusnya dalam masa 1 tahun ataupun 3 tahun. Ini tertakluk kepada faktor risiko masing-masing. Itu kalau sekiranya faktor risikonya tu ada macam waris kencing manis apa, ya reviewnya selepas setahun. Kalau sekiranya tidak ada risiko, tidak ada faktor risiko, perjanjian seterusnya dalam masa 3 tahun akan datang. Okay. Jika keputusan pemeriksaan sebaliknya, individu tersebut akan dirujuk kepada doktor ataupun ahli profesional kesihatan yang lain seperti pegawai pemakanan untuk mendapatkan khidmat atau nasihat ataupun pengurusan kesihatan yang selanjutnya. Ya, barangkali ada saranan kita kepada orang ramai khususnya. Janganlah takutlah untuk bercek tekanan darah, pemeriksaan program pemeriksaan kesihatan ini, pasal ia lagi free. Kalau tadi di luar negeri berbayar. Harga untuk pengambilan darah pun mahal. Di Kementerian Kesihatan semua free. So grab lah apa ni orang ni. Jangan lepaskan peluang. Jangan lepaskan kalau tadi peluang. Kalau konsultan mungkin mahal ni apa ni konsultasinya bersama dengan. Jadi itulah barangkali perkara-perkara macam ni jangan lepaskan peluang. Kenapa kata ni perlu takut untuk menerima pemeriksaan? Ia bukan sesuatu yang menakutkan, malah memberikan gambar gembira kepada ketani. Kalaupun takutnya karang akan dapatan darah tinggi apa. Itu sesuatu yang baik. Sekurang-kurangnya kita ni tahu untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga apakah dikontrol makanan ke, have to do more exercise ke. Terima kasih kepada tetamu-tetamu kita, Dayang Rosmayati binti Haji Daud, Jururawat Pusat Kesihatan Sungai Kelugos. Orang tadi modalnya orang Sungai Kelugos asalnya so. Okey, Dayang Katrina binti Haji Sigi Al-Islam, pegawai jururawat Pusat Kesihatan Pengira Anak Puteri Hajah Mutawakilah Hayatul Bolkiah Gadong.